سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit.
Dan self love juga, mencintai diri ni juga dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka kap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi terkatuk dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran bersama-sama saya Faiz Haji Osman untuk bicara kita dalam Kemudi Hati kita bawakan kali ini bersama-sama untuk kita dengarkan bicara menarik untuk kita ambil perhatian. Sebab kali ini ianya berkisar tentang perkara yang kita suka. Kadang-kadang seronok nak bercerita, cuma terbabas tak perasan dekat mana. Ada tak garis-garisan yang perlu kita tenang, duduk diam-diam, dah terbabas ke cerita, dah terlepas ke cakap. InsyaAllah malam ni kita nak berbicara dalam Kemudi Hati. Saya bersama dengan kaunselor berdaftar kita untuk berkongsi ilmu bersama-sama. Malam ini tentang tajuk di mana batas aib rumah tangga. Hari ini kalau orang bercerita, kadang-kadang seronok bercerita dengan harapan dia rasa dia nak kongsi luahan. Sebab ada orang kata jangan pendam. Jadi dia tak pendam, dia cerita. Cuma kadang-kadang dia terlupa dalam pada bercerita ada batas-batas yang kena jaga. Kita pun nak tahu kita kena cerita tu betul ke tak orangnya, ataupun kita cerita pada tempat dan situasi yang salah. InsyaAllah kita bawakan bicara di mana batas aib rumah tangga ini. Perkongsian kita insyaAllah saya nak ajak anda berinteraksi bersama-sama dekat live Facebook kita, bersiaran secara langsung kita waktu ini. Facebook live kita IKIM FM, di YouTube channel kita IKIM Media. Dan pastinya kalau ada persoalan-persoalan nak DM dekat Facebook, nak DM dekat Instagram ikim.my pun boleh. Nak hantar terus WhatsApp pun boleh. 0112900404. Bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar. Kita dah pun bersama dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji? Sihat, Alhamdulillah. Sihat kita Alhamdulillah. InsyaAllah. Tajuk kali ini di mana batas aib rumah tangga ni, saya pasti Haji sendiri pasti banyak menerima persoalan-persoalan begini, ataupun Haji sendiri melihat situasi di Malaysia hari ini. Adakah sihat? Dekat media sosial kawan-kawan kita seronok berkongsi cerita rumah tangga di media sosial. Kita nak tahu juga adakah sesuai untuk kongsi benda-benda begitu di rumah di sosial media, ataupun ada satu garisan, ataupun kalau boleh cerita rumah tangga tak cerita langsung lah. Macam mana? InsyaAllah kita nak bawakan perbincangan kita kurang lebih sejam ini untuk Kemudi Hati di mana batas aib rumah tangga. Kongsikan soalan anda di Facebook Live, di YouTube channel kami seketika nanti. InsyaAllah Haji, kita nak mulakan awal ini. Kita nak beri panduan pada sahabat-sahabat kita bagaimana kita nak bawakan bicara kita kali ini. Silakan Haji. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan DJ dan juga penerbit Haji Faiz Haji Osman, para kru IKIM FM,
para ibu, ayah, guru-guru, para masyayikh, para habaib, tuan-tuan, perempuan, pakcik-pakcik, adik-adik yang dimuliakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ni, kalau dah masuk minggu pertama dan insya-Allah minggu ketiga, lepas kita bicarakan tentang percintaan dan perceraian ni, dan tak sangka alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat galakkan. Dan saya rasa sehingga ke hari ini tak habis persoalan-persoalan yang disertakan. Betul. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan semua dan inilah yang sebenarnya yang kami dalam keluarga Kemudian Hati ni juga harapkan, supaya apa sahaja yang kita kongsikan ini adalah sebagai satu wasilah, jalan cara dalam kita berusaha mencari usaha upaya dalam menyelesaikan banyak isu-isu yang dihadapi masyarakat kita hari ini. Dan ada yang bertanya bagi pihak sahabat, rakan, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi untuk itu saya rasa perlulah selepas kita ada 2 siri aja kan bercerita tentang isu perceraian. Jadi kita perlu bergerak sedikit ke hadapan tuan-tuan perempuan berkenaan dengan keaiban dalam rumah tangga ini. Sebab bila saya melihat dalam sudut sebagai seorang kaunselor berdaftar, bila melakukan sesi kaunseling perkahwinan dan sebagainya, ada perkara-perkara yang menjadi sebab dan akibat. Satu perkara itu kelihatan kecil tapi akhirnya membesar disebabkan dibuka aib dalam satu keadaan yang tak sepatutnya. Dan dekat sinilah yang tadi Haji katakan ada garis, dekat mana boleh dan dekat mana tak boleh. Jadi kita kena faham sama-sama. Sebab ada satu hadis Nabi Rasulullah SAW, dia yasturu abadan fil dunia, ada tak adalah seorang hamba dia menutup aib hamba yang lain, illa satarahullah yaumil qiyamah, melainkan Allah pula akan tutup aib dia di hari kiamat nanti. Jadi ini kita ambil secara keseluruhan, sama ada tapi kita mengkhususkanlah terhadap perkahwinan, pasangan bersama pasangan. Dan ada juga keadaan di mana keaiban ini memang perlu diceritakan. Tapi bagaimana sudah tentu kepada hakim kepada yang perlu membuat keputusan dalam menentukan letak duduk sebuah perkahwinan dan pernikahan tersebut. Juga kepada kaunselor berdaftar misalnya, untuk memastikan sesi kaunseling yang dilakukan itu mencakupi keseluruhan fakta isu, dibentangkan satu demi satu, dan tak ketinggalan juga keaiban ini boleh diceritakan asal sahaja ada elemen kerahsiaan itu diutamakan. Dan ini yang sangat-sangat perlu dititik beratkan. Dan maafkan saya lah, masih ada pemikiran yang menyatakan susah, sukar. Jadi bila saya berkongsi dekat media sosial ni, bila diviralkan tu dia nampak lebih mudah, tapi tidak macam tu dong realitinya. Dan sebenarnya kadang-kadang bila kita viralkan tu, kita menulis tu, kita rasa seronok. Sebab apa? Kita melepaskan apa yang sedang kita alami dan kita rasai ketika bersendirian kan. Jadi kemudian dapat pula sokongan, support daripada rakan, kenalan dalam tulisan situ. Tapi akan sampai satu tahap tuan-puan, kita akan rasa bersendirian balik. Kita akan semula rasa keseorangan semula. Sebab orang-orang ini dia akan tak peduli. Kalau tuan-puan perasan bila kita kongsi tu, bila tuan-puan kongsi, dia mungkin bertahan dalam 2-3 hari, seminggu, 2 minggu kan. Tapi itu sajalah. Seolah-olah kita memberikan satu kisah, cerita kepada orang lain. Orang lain mengambil iktibar daripada kisah yang ditulis itu, yang dikongsikan itu, daripada kaiban itu. Tapi akhirnya apa yang kita harapkan? Jadi nama kita dah tercetak di situ dan tertulis di situ. Paling dahsyat sekali orang screenshot kisah-kisah yang kita cerita secara detail dan sebagainya. Jadi kekal. Dan inilah yang sebenarnya yang saya harapkan untuk kita menjadi orang yang rasional dan dalam membuat keputusan untuk membuka aib-aib ini. Dan Nabi SAW pun selalu pesan, sebab Nabi SAW tahu kan kita ni pada akhir-akhir hujung zaman ini memang akan menghadapi situasi dan keadaan yang orang yang mencari-cari pada kaiban. Man tataba'u aurah akhi al-muslim tataba'allahu auratah. Orang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudara yang muslim, nescaya tataba'allahu aurat, nescaya Allah akan membuka aibnya.
walaupun dia berada di dalam rumah. Jadi ini yang melihat. Jadi kita ambil secara keseluruhan isu yang dihadapi dalam perkahwinan ni. Saya nak bawa narrow down lah kepada perkahwinan khususnya, supaya kalaulah sekarang ini mereka yang berhadapan dengan isu berkaitan dengan rumah tangga, dalam listnya itu yang pertama adalah untuk menulis di media sosial ataupun menceritakan kepada sesiapa sahaja keaiban yang ada kepada pasangan dia ataupun diri dia sendiri. Jadi saya mengharapkan sesi kita pada malam ini, mereka ini boleh dah potong dah list pertama itu. Sebab ini yang saya khawatirkan tadi, yang saya nampak, saya lihat bila berlaku krisis dalam rumah tangga yang sepatutnya boleh diselesaikan melalui meja perundingan, yang hari ini dia akan makin membesar disebabkan masing-masing membuka keaiban pasangan. Dan itu juga yang berlaku yang saya lihat contoh-contoh lain, bila ada setengah pasangan ini mereka berkongsi kelemahan yang dihadapi oleh pasangan ni kepada ahli keluarga. Yang tak tahu pun, ahli keluarga tu tak tahu punca apa sebenarnya yang dirasai, dialami. Lalu ahli keluarga tu sudah tentu dia akan memihak kepada ahli keluarganya sendiri. Jadi berlaku pula yang ahli keluarga ni tadi yang ceritakan pula menyerang pula pasangan. Jadi itu tak akan berkesudahan. Yang akhirnya perkara yang boleh diselesaikan dengan jumlah orang tertentu, jadi akhirnya dia akan jadi perkara yang lebih gempar dan dahsyat. Dan ini yang mudah-mudahan kita dapat elakkan dalam tajuk perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. Untuk awal ini kita buka perbincangan kita berkaitan dengan di mana batas aib dalam rumah tangga itu. Nak cerita kat siapa? Nak cerita yang macam mana? Batasnya bagaimana? Garisnya dekat mana? InsyaAllah kembali selepas ini bicara kita. Kita nak bawa perbincangan ini banyak lagi, dan anda kalau ada sebarang persoalan, singgah terus dekat komen di Facebook Live IKIM FM, di YouTube channel kita ikim.my, dan pastinya menerusi WhatsApp 0112900404. Kembali seketika nanti, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama dengan kami untuk kemudian hati, dengarkan dan lontarkan soalan anda. Kita muncul saat lagi, dan cuma saya minta perhatian anda sikit je. Ni ada satu pesanan dalam orang-orang tua kita berkongsi pandangan dalam bentuk kata-kata yang sangat puitis. Kita dengarkan karya Pak Tenas Effendi dalam Hidup Serumah Beramah Tamah. Kita dengar sikit. Tunjuk ajar Melayu memberikan petua amanah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahiriah dan batiniahnya di dalam setiap rumah tangga melalui ungkapan hidup serumah beramah tamah, berkasih sayang, bermanis muka, telus dan ikhlas sebarang kerja, seia sekata seluruh keluarga, aib dan malu sama dijaga, sakit dan senang sama dirasa, berat dan ringan sama dibawa, rumah tangga sejahtera, hidup sentosa, hidup dan mati akan bahagia. Adat hidup berumah tangga, kerukunan keluarga wajib dijaga. Utamakan sifat berbaik sangka, berlembut lidah, bermanis muka, berfikiran panjang, berlapang dada, supaya hidup aman sentosa, dunia akhirat tentu berjaya. Berumah tangga tidaklah mudah. Banyak cabaran datang menggoda. Hasad dan dengki bersambung fitnah. Kukuhkan iman, jangan menyerah, supaya hidup diberkahi Allah. Berumah tangga bebannya berat. Kukuhkan iman, tegapkan semangat, bersihkan hati, luruskan niat. Peganglah petua, ikuti nasihat. Kepada Allah memohon rahmat.
supaya sejahtera dunia akhirat, berumah tangga menjunjung amanah, mengikut syarak, menjalankan sunnah, menjaga kerukunan janganlah lengah, supaya rumah tangga beroleh berkah. Hidup serumah seiring jalan, bagaikan perahu satu haluan. Bila makan sama sepinggan, bila tidur sebantal lengan, bila jaga sama sepadan, bila duduk satu hamparan, bila bermain satu halaman, supaya rumah tangga dirahmati Tuhan. Hidup serumah menjaga perangai, menunjuk mengajar, janganlah lalai. Dipetik daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu, karya Tenas Effendi. Terima kasih tuan-tuan. Terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pesanan kita oleh Pak Tenas Effendi dalam buku Kesantunan dan Semangat Melayu. Banyak pengajaran, banyak ilmu yang boleh kita ambil dalam kisah berumah tangga. Tadi kita dah bawakan bersama. InsyaAllah perkongsian kita dalam Kemudi Hati. Di mana batas aib rumah tangga? Boleh kongsi-kongsi terus, like, share dan komen menerusi Facebook Live IKIM FM, di YouTube channel kita IKIM Media, dan pastinya menerusi WhatsApp kalau ada sebarang persoalan singgah terus 01129004 004. Kita masih lagi bersama Tuan Haji Ikram Husin, kaunselor berdaftar kita, untuk berkongsi bicara. Tadi kita belajar banyak. Antara yang sempat saya ambil perhatian apa yang Haji sebutkan tentang sahabat-sahabat kita, ada setengahnya kongsi komen dekat media sosial, kongsi cerita buka aib dalam rumah tangga ini, sebab katanya nak ambil iktibar. Macam Haji sebut tadi kan, ada sebab nak dapat sahabat-sahabat kita ambil iktibar, ambil perhatian. Cuma kita bimbang, adakah betul? Adakah ramai yang benar-benar ambil iktibar? Kita bimbang ada sahabat-sahabat kita yang jadikan itu medan untuk tabur fitnah, jadikan itu medan untuk berikan kata-kata herdik, kecaman dan sebagainya. Adakah kita yang berkongsi tentang satu masalah di media sosial, adakah kita bersedia untuk terima lagi satu masalah lain pula, atau bagaimana? InsyaAllah kita banyak lagi nak belajar. Jadi sama-sama kalau ada sebarang soalan, boleh kongsikan terus. Haji, kita nak sambung lagi bicara kita. Aib dalam rumah tangga ni batasnya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Haji Faiz, tuan-puan, keluarga besar Kemudi Hati yang saya kasih sekalian. Seburuk-buruk manusia ni mereka yang sibuk mencari aib orang lain. Dia macam lalat, seekor lalat yang memang ke arah tempat kotor. Dia memang suka pada perkara-perkara tersebut. Pantang dapat berita, dia akan cari, dia akan siasat kononnya. Kalau kat waktu kerja tu, habis waktu kerja tu dia habiskan ke arah itu. Dan akhirnya kalau dia sebarkan tu, apa sebenarnya dia dapat? Kadang-kadang orang yang dia sebarkan keaiban tu, orang tu pula yang selama ni menyimpan keaiban diri dia. Sudah tentu itu antara mungkin pasangan kita. Jadi untuk apa? Dan ada satu hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hukum dia tidaklah seorang yang menutup aib hamba lain, melainkan Allah akan menutup aibnya dekat di waktu hari kiamat nanti. Dan saya nak menyatakanlah, itu tuan-puan, bila berlaku krisis dalam rumah tangga ni, mungkinlah kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakitkan hati, kejian, cacian yang mengaitkan. Dan kalaulah ketika itu kita balas pula dengan cacian juga. Jadi seolah-olah kita sama dalam keadaan yang macam itu. Dan saya juga nak mengajak semualah untuk kita memahami antara tanda seorang ni dia penuh dengan keaiban. Bila mana dia ni suka sangat untuk membuka aib orang lain. Sebab apa dia buka? Sebab dia rasa sebenarnya dia cuba menutup aib diri dia sendiri. Dengan cara dia banyak menyebarkan aib orang lain. Sama juga. Sebab kalau kita mengasihi pasangan kita itu, mustahil untuk kita
setiap perkara yang dilakukan tidak kena pada diri kita, tak kena pada hati kita, kita akan kongsi, kita akan jaja. Sudah tentu itu menunjukkan dekat mana tanda rasa cinta kita terhadap pasangan kita. Mustahil. Dan jadi kat situ kita boleh lihat kalau kita, saya gunakan istilah kita, kita koreksi sama-sama. Mana kita ni termasuk saya, menggunakan tujuannya bila mengaibkan pasangan kita ni, tidak lain tak bukan sebenarnya diri kita sendiri yang banyak penuh dengan kaiban. Dan kita sebenarnya tak perlu untuk mencerca, macam Haji katakan tadi, kita kongsi kaiban-kaiban yang ada dekat laman-laman media sosial ni. Tujuannya untuk apa? Dan adakah kita nak buktikan bahawa kita lebih baik daripada mereka? Sebab isunya kita sedang tidak diuji sebagaimana mereka sedang diuji. Itu sebenarnya kan. Dan kita rasakan kita lebih baik daripada mereka dan orang lain. Dan sebenarnya biar kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai, menghakimi kita sebagai manusia. Dan kita sendiri sebagai manusia tak perlu nak menghakimi pun nanti dalam apa yang kita lihat hari ini. Dan kalaulah kita juga sejenis manusia yang teramat mudah untuk mencari salah dan kaiban, tetapi kita teramat suka nak bermuhasabah tentang kaiban kita sendiri yang penuh, yang banyak sangat sebenarnya. Jadi inilah bila bercerita tentang rumah tangga ini, tak dapat tidak ada perkara-perkara yang perlu kita elakkan dalam berhadapan dengan krisis rumah tangga ini. Yang pertama, saya rasa saya cuba ringkaskan ni, elakkan daripada melakukan kekerasan, keganasan, penderaan. Ini bukan sekadar daripada suami kepada isteri, tapi kedua-duanya sekali. Sebab tu saya gunakan kalimah pasangan itu untuk kita merujuk kedua-duanya. Sebab masing-masing tuan-puan sebenarnya, kalau lah dikatakan seorang isteri terasa hati dengan suami, sudah tentu suami tadi sebagai seorang manusia pun ada mungkin keadaan dia pun terasa hati dengan isterinya. Jadi dia vibe besar, dia bukan jangan memihak. Jadi sebab dalam sesuatu perkara yang kita perolehi, yang kita dapat hari ini, jangan segera untuk menuding jari, jangan segera nak buat judgemental, menghakimi. Sedangkan kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Hanya mereka saja yang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga mereka. Sebagaimana kita tadi saya katakan tadi, tak boleh untuk kita memukul pasangan kita dengan cara yang menyakitkan. Kita ada kaedah-kaedah kan, tuan-tuan boleh baca dalam surah Nisa ayat 34. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallati takhafuna nushuhu fa'azuhunna. Kalau wanita-wanita kamu katakan tidak tunduk patuh, nasihatilah mereka dan pisahkan tempat. Dah ada dah dalam Islam, cantik dah kita punya panduan dalam kehidupan kita. Dan itu yang pertama, jangan menyakiti mereka. Dan kemudian ini yang selalulah yang saya nampak, saya lihat bila dia tak menyakiti ni, tapi dia mencaci maki. Dengan kata-kata yang sangat teruk. Sebab apa? Dia kata saya tak nak menyakiti sebab nanti kena kes tindakan undang-undang dan sebagainya. Bukan isu itu. Sebenarnya caci maki ni sendiri pun sebenarnya mendatangkan kesan pada hati, pada emosi. Ini merosakkan sangat perempuan. Bahkan kalau saya lihatlah antara kes-kes keganasan rumah tangga yang pernah dikendalikan, mereka tak didera dengan fizikal, tapi mereka didera dengan perkataan, dengan lidah. Dan itu lebih menyakitkan. Kata pasangan-pasangan yang pernah berhadapan dengan peristiwa-peristiwa begitu. Dan kita lihat juga subhanallah dalam surah Nisa juga yang Allah kata la yuhibbullahu al-jahra bil-su' min al-qawli illa man zalim min az-zalim. Allah tak menyukai ucapan buruk, la yuhibbullahu al-jahra bil-su', caci maki yang diungkapkan dengan terus terang, kecuali untuk orang-orang dianiaya. Dan ini jelas kita dalam melalui fasa-fasa dalam rumah tangga ini, kalaulah terbiasa dengan kata-kata yang keji, buruk, carut dan sebagainya,
berhenti, sebab dia sebenarnya tak membantu dalam proses kerukunan dalam rumah tangga itu. Wallahualam. Saya terima kasih Haji untuk kita bawakan bicara kita berkaitan dengan di mana batas dalam aib rumah tangga kita ni, agar kita sentiasa meletakkan keharmonian, menjadikan keutamaan dalam rumah tangga tu agar kita duduk dalam harmoni. Sebab kita nak, kadang-kadang dekat tempat kerja pun kita dah ada tekanan-tekanan kita sendiri kan Haji. Cuma kita balik dekat keluarga, balik ke dalam rumah tangga kita harap wujud satu suasana yang tenang, sebab agar kita tak boleh nak ceritalah benda-benda keburukan rumah tangga tu kat luar, sebab kita dapat selesaikan bersama-sama dalam rumah tangga. Dan insya-Allah selepas ini banyak lagi yang bakal kita belajar, terutamanya berkaitan dengan aib dalam rumah tangga ni. Kita tak tahu jugalah Haji, sebab sekarang ni media sosial itu sangat dekat dengan kita. Kita rasa macam nak berkongsi. Kalaupun kita kongsikan DM, kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang tidak bertanggungjawab screenshot kan, untuk lepas tu pergi letak pula inilah dia masalah dalam rumah tangga, inilah dia ni scan. Jadi macam-macam lah, buka pelbagai cerita dan sebagainya. Macam mana Haji kita nak didik dan kawal hati kita ni seminit je agar kita fikir betul-betul? Jangan mudah sangatlah, sebab saya pun tak tahu, kadang-kadang kita mudah. Kalau dulu setengah orang cakap diletakkan benda macam ni nak jadikan panduan, ataupun dia kata ini diary peribadi, ini terpulang saya punya personal space, tapi saya tak tahu adakah ianya benar-benar personal space. Kalau dulu diary kalau jual kat kedai je, kadang-kadang ada yang kunci siap. Tapi sekarang ni kunci tu kita dah bagi ke orang. Bukan sahaja kunci, pen, pensel semua dah bagi ke orang untuk orang tulis kat dalam diary kita. Jadi adakah benar-benar kita nak jadikan media sosial itu memang our private life, ataupun memang kita sengaja untuk dedah-dedahkan agar kita nak tarik perhatian orang bagaimana? InsyaAllah kembali selepas ni Haji, kita nak bawakan bagaimana kita nak kawal perasaan kita yang rasa seronok, tak tahu seronok macam mana kalau nak kongsi tentang aib orang dekat media sosial, terutamanya dalam rumah tangga kita Haji. Kembali selepas ini, berehat sekejap, jangan ke mana-mana. Anda terus kongsikan komen kalau ada perkongsian, ataupun anda orang kata anda sendiri pengalaman mengatasi perkara ini, boleh kongsikan cadangan anda, saranan anda dekat komen kami 0112900404 tu WhatsApp kami. Komen dekat Facebook Live dan juga YouTube channel kami. Kembali seketika nanti. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Seseorang yang pernah meminjam ataupun yang meminjam atau berhutang untuk membayar dan juga melaksanakan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sebaliknya, jika diniatkan pada awal pinjaman lagi untuk dia menyusahkan, maka akan disusahkan dan dia tidak akan mampu untuk membayar hutang dan juga pinjaman tersebut. Karena itu, niat yang baik, moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Karena orang yang mana memudahkan urusan orang yang lain, seperti mana peminjam, pemiutang memberikan kepada kita harta miliknya untuk kita pinjam, bermaksud dia telah memberikan keyakinan agar kita ini memberikan kembali apa yang telah dia laksanakan. Moga kita melaksanakan kembali apa yang telah dia niat baikkan kepada kita. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda waktu ini teman-temankan saya Faiz Haji Osman sampailah jam 12.30 malam nanti, pastinya dengan pelbagai lagi perkongsian-perkongsian menarik kami nak bawakan, insyaAllah istimewa untuk anda. Dan waktu ini kita bawakan bicara kita dalam kemudi hati berkaitan dengan di mana batas dan juga aib dalam rumah tangga kita, insyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus menonton. Bersama-sama kita dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita yang anda saksikan dekat
dekat Facebook Live IKIM FM, di YouTube channel ikim.my. Terima kasih banyak-banyak. Ada sahabat-sahabat kita ada yang kongsi komen. Dia kata kalau boleh aib suami tak perlu cerita di laman sosial kecuali pada hakim jika berlaku keganasan rumah tangga. Betul tak? Ya, tadi Haji Ikram dah kongsikan kepada yang berautoriti, kepada kaunselor, kepada pegawai-pegawai di mahkamah lah, kan, sebab kita tak nak diadili oleh mahkamah-mahkamah dalam media sosial. Kita harapnya pergilah kepada laluan yang sewajarnya, sebab kita faham dia ada prosedur untuk anda sampai ke peringkat mahkamah, tapi itulah proses yang perlu anda lalui. Kita tak nak jalan mudah di media sosial dan sebagainya. Cuma Haji, kita nak tahu jugalah, kadang-kadang media sosial ini tarikannya sekarang memang begitu kuat, terutamanya kalau cerita rumah tangga orang. Kalau adalah pernyataan-pernyataan pengumuman perceraian itu berlaku dalam keadaan tenang, tapi spekulasi-spekulasi selepas tu, komen-komen dan sebagainya itu memang rancak. Sampai kita tak tahu rasanya memang ini jiran sebilik sebelah ke bagaimana. Sebab memang rancak betul komen, macam tahu sungguh dalam kisah rumah tangga mereka. Kadang-kadang kita, kalau bukan kita yang buka aib itu, kita risau kita bercerita tentang aib itu, kita pula risau kadang-kadang kita menjadi bahan yang diaibkan pula di media sosial. Macam mana Haji nak kawal perasaan yang seronok sangat nak bercerita dekat media sosial ni, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok kan, kita lihat banyak peringatan-peringatan yang diingatkan oleh Nabi Rasulullah SAW berkaitan dengan ghibah. Kita kadang-kadang orang tak ada apa-apa pun, tapi disebabkan kedudukan mereka dikenali, hatta menjadi tumpuan. Sebenarnya itu saya katakan tadi, kalau kita ni sejenis manusia yang memang suka kepada perkara-perkara yang menimbulkan kegusaran, keraguan, menjadi berita, berbanding dengan berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan carilah perkara ini, lalu kita akan ubah menjadi satu perkara yang buruk. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bertanya, atadruna mal ghibah, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, sebab para sahabat kan sangat patuh kepada Nabi, sangat menghormati Nabi. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Nabi sambung lagi, qila afra'aita in kana fi akhi ma aqulu qala. Ghibah ni adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai satu yang dia tak sukai. Petang lagi hari ni lah, berlaku hari ni, kita dapat satu berita lalu kita sebarkan dan semua benda. Kemudian ditokok tambah lalu menjadi fitnah. Ini satu perkara yang menjadi keharaman. Dan ini juga yang berlaku pada media sosial hari ini, yang saya rasa perlulah untuk kita semua ambil perhatian. Saya tetap bertegas dengan apa yang pernah saya katakan, tuan-puan, elakkanlah sebarang grup ke page ke yang kononnya bercerita tentang rumah tangga, lalu kita sebarkan. Dan yang paling jauh, saya rasa balik pada buku saya Raja Bukan Sehari tu kan, apa yang telah kita bincangkan lama dah daripada siri dari hati itu berlaku sehingga. Contoh dia apa tuan-puan, bila ada pasangan-pasangan ini, sekarang saya katakan sama ada wanita ataupun lelaki, dia baca berkaitan rumah tangga ni, lalu dia tag nama pasangan dia, tak kisahlah suami ke dia. Kalau isteri, abang, nama dia kan dia tag tu, keluar warna biru tu, abang jangan jadi macam ni. Kan cerita lain pula, si suami pula tag isteri dia, ayang jangan jadi macam ni, take note. Jadi benda tu, bayangkan apa yang berlaku. Kawan-kawan mereka pula yang nampak, oh rupanya si A ni macam ni rupanya isteri dia kan. Oh yang ni pula, oh suami dia macam ni. Screenshot dia sebarkan pada dalam grup. Betul ke suami kau macam ni? Nampak tak tuan-tuan? Daripada sebenarnya tak berlaku pun kan. Kedua-duanya silap lah pada saya. Yang tag dia punya pasangan tu, yang menyebar pun sama juga kan. Takut tergolong dalam kumpulan lalat ini tadi. Dan sebab dia seolah mengadu kezaliman kan? Dia menzalimi kan? Sehingga menyebabkan berlakunya rumah tangga itu berantakan.
Jadi ini yang kita sama-sama kena ambil perhatian tuan-tuan. Dan ada beberapa perkara lah yang tuan-tuan kena faham berkaitan dengan keaiban ini yang kita tak boleh cerita dan kongsi. Yang pertama, rahsia khusus yang mungkin pasangan kita pernah cerita, rahsia-rahsia peribadi yang mungkin suami atau isteri dia minta pada pasangan dia untuk rahsiakan. Dan ini dikira sebagai satu amanah yang wajib. Satu pasangan tu menjaga dia, sama ada hal itu diminta dirahsiakan oleh suami ataupun isteri. Dan saya ulangi balik, ini wajib untuk dijaga. Apa saja, tak kisahlah berkaitan apa. Kedua, ada rahsia keselamatan. Ada kemungkinan dekat luar sana tuan-puan, musuh-musuh yang memandang tuan-puan, pasangan-pasangan ini dengan penuh kejahatan, menunggu-nunggu peluang. Dan mungkin dia menyamar untuk mendapatkan maklumat misalnya tentang pasangan anda, ataupun jadi jangan terlalu jujur dalam nak bercerita semua tentang pasangan dia. Ada setengah orang lagi dia suka bercerita tentang pasangan dia pada kawan-kawan, pada rakan-rakan, orang yang baru dikenali. Sedangkan mungkin orang itu memang datang, hadir, tanya. Sebab kita kadang-kadang kita terlupa kan. Mungkin kita jenis yang jujur, lalu kita cerita semua perkara. Jadi orang ni dah buat plotting, profiling. Oh, dia ni macam ni, isteri dia macam ni, dia pergi kerja sekian-sekian kan. Jadi itu keselamatan yang kita tak boleh nak cerita. Yang kedua, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan rahsia keuangan. Ini yang kadang-kadang letak dekat media sosial. Kita rasa itu menggambarkan kebahagiaan, tapi sebenarnya keaiban kan. Dia letak jumlah wang, kepuk-kepuk dia, kemudian dia letak dengan emasnya, rantai yang dipakai, beli sekian-sekian. Ini ancaman-ancaman yang kita cipta tanpa kita sedar. Dan mungkin ketika itu memang sekadar nak berkongsi ataupun berkaitan dengan perniagaan dan sebagainya. Orang yang berniaga, dia dalam posisi yang lain. Sebab mereka dalam keadaan berniaga. Dia mungkin ada kaedah-kaedah keselamatan yang diutamakan. Tuan-puan, ini yang saya kongsikan. Kenapa saya kata rahsia keuangan ni pun adalah keaiban yang tak patut dikongsikan. Sebab banyak berlaku dekat luar sana. Selepas dikongsi, rumahnya dimasuki. Dan dekat tengah jalan dia ditunggu. Dekat mana-mana. Jadi, orang sekadar menunggu waktu, masa. Dan ada satu kes tu yang saya sempat berbincang dengan pegawai-pegawai siasatan berkaitan dengan kes-kes begini. Bila dah ditahan lah, kes tu berjaya ditahan. Orang tu menceritakan, penjenayah menceritakan, dia dah ikut si Polan ni, mangsa ini, tempoh setahun lebih. Kemudian baru dia buat keputusan untuk mendekati dan ambil, curi semua barang-barang. Di rumah, di badan, di perkenalan, dalam satu tempoh yang sangat panjang dan lama. Jadi, ini keaiban sebenarnya, yang kemegahan tapi dia menjadi keaiban yang tak patut diceritakan. Kemudian rasa bila tidur. Ini saya yakin semua tahu. Ini perkara yang paling utama lah yang dalam kehidupan seorang suami isteri. Ini memang perkara yang perlu sangat-sangat dirahsiakan dalam suami isteri walau apa pun yang berlaku. Dan hukumnya haram. Memang jelas bila dan berdosa bila pasangan menceritakan berkaitan hubungan kelamin antara suami isteri dengan orang lain walaupun anak sendiri. Cuma kalau nak mendapatkan rawatan itu perkara yang lain. Saya tegaskan dekat sini, kalau ada perkara yang untuk kita dapatkan rawatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Ini yang cerita suka-suka. Jadi beri perhatian. Kalau sebab itu juga ibu ayah kita lah, kalau dah ada katil dan bilik kan, mereka pantang untuk anak-anak baring dekat atas tempat tersebut. Sebab itu saya satu kemuliaan untuk ibu dan ayah. Jadi itulah adab, itulah akhlak. Itu tasawufnya dekat situ. Dan inilah dan sudah tentu rahsia maruah. Dan ini melibatkan aib, aurat, kelemahan seseorang. Ini yang kita kena jaga tuan-tuan. Dan bila bila ada berlaku kecurangan terhadap pasangan ataupun mencari hiburan dekat luar misalnya, dan secara tak langsung membuka pula aib-aib ini. Ini memang perkara yang kena jaga. Dan yang terakhir adalah kaiban dengan menjaga rahsia nafkah. Bila sudah tentu sebagai seorang suami, itu
kewajipan untuk kita memberi nafkah kepada isteri, anak-anak. Dan nafkah ini mesti mengikut kemampuan suami. Jadi kalau isteri rasa tidak mencukupi, tolonglah, janganlah dikongsi-kongsi keaiban ini. Cukup sekadar perbincangan antara kedua-duanya. Kalau nak mendapatkan pengadilan, itu perkara lain. Maknanya saya dah berulang-ulang tegaskan. Dan salah faham, maknanya tang ni je tak boleh. Tidak. Sebab perkara sangat dengar satu persatu kan Haji kan. Saya betul. Supaya kita tak mahu salah faham. Dan nafkah ni mesti mengikut kemampuan suami. Dan maksudnya tak terlalu kedeku ataupun terlalu boros. Dan dalam perkara macam ni, suami isteri dia memang kena bincang sebaik-baik ni. Apa yang abang mampu bagi. Dan apa yang perkara yang abang boleh kongsi dalam keluarga kita ni supaya tak terbeban misalnya. So ini kena perbincangan. Jangan bincang dengan orang lain untuk menentukan. Ini antara perkara-perkara lah. Terima kasih Haji untuk panduan kita dalam etika ni, etika kerahsiaan juga ni. Bukan penjawab awam je ada etika kerahsiaan. Dan rumah tangga penting lagi nak kena jaga agar kita tak terbabas perkara-perkara yang seronok sangat nak kongsi kita ni. InsyaAllah banyaklah perkara. Dan Alhamdulillah terima kasih Haji untuk panduan kita. Dan seketika nanti kita nak dengarkan sedikit pesanan dalam kita meniti hari-hari kita, melalui hari-hari kita yang kalau diikutkan zaman sekarang adalah zaman fitnah, yang mana berleluasa sangat fitnah di media sosial, fitnah di kalangan masyarakat dan sebagainya. Tapi dalam suasana hari ini kita nak didik hati kita, kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar pandu jiwa kita, agar kita hidup dalam rumah tangga seperti apa yang dah Islam gariskan. Panduannya dah ada, jelas dah diberikan. Haji pun dah kongsikan dengan kita panduan-panduan tadi. Macam mana kita nak jaga batas dan air rumah tangga. Dengarkan sedikit pesanan seketika nanti dalam bicara kemudi hati kita. Jadi anda, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam kemudi hati. Jangan ke mana-mana, dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita cerita tentang hati, yang mana kita nak beramal dengan hati, Nabi dah sebutkan kalau ilmu itu ada cabang-cabang, pecah-pecah, tak boleh seorang dia boleh hukum semua orang. Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain sebab dia bukan ahli di bidang itu. Dan apabila kita pula beramal, kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal. Nabi sebutkan tentang amal, Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah. Maka dalam konteks amal hati, kita mendapati dah ada dua kelompok yang Nabi gambarkan. Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah seperti melihat Allah, dan orang yang dia melakukan ibadah seperti dia dilihat oleh Allah. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kemudian hati kita tentang di mana batas aib dalam rumah tangga. Tadi kita dengarkan antara kerahsiaan-kerahsiaan yang perlu kita jaga, pegang kuat-kuat dalam rumah tangga ketika kita dah mendirikan rumah tangga. InsyaAllah kadang-kadang pesan jugalah kan, sebab kalau sahabat-sahabat kita yang dah berpisah dan sebagainya, itu pun antara perkara yang tak perlulah kita buka kembali aib pasangan-pasangan. Kita dah, setelah kita dah selesai, kita dah apa orang kata, dah berpisah dan sebagainya, insyaAllah jagalah bersama. Apa pun kita di hujung ini sedikit Haji, bagaimana aib rumah tangga tadi kita dah dengar banyak, mungkin sedikit pesanan, sedikit nasihat agar kita hidup, satu, tak nak simpan dendam dekat orang. Satu lagi, tak naklah semudah-mudah kita nak bercerita tentang aib orang, sebab kita ni kalau Allah Subhanahu Taala buka aib kita, kita rasa risau, tak tahu nak lari ke mana. Jadi insyaAllah sama-sama lah saya pesan untuk diri saya sendiri juga Haji. Bagaimana Haji akhir ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, yang pertama tuan-tuan dan puan silakan sikit sekalian, supaya Haji kata tadi insya-Allah kena ada rasa malu lah. Bila kita cerita tentang aib ini, kena ada rasa malu. Dan maaflah, kita pernah bicarakan tajuk malu ni khusus. Betul. Sebab saya rasa hari ini masih berlaku lagi di mana-mana pun kan. Kadang diri sendiri, ahli keluarga dijadikan bahan konten semata-mata untuk apa?
Dan kita perhati betul-betul apa yang Nabi sabdakan, al-haya syu'batun minal iman. Malu ni merupakan sebahagian daripada iman yang perlu ada. Suami kena ada rasa malu bila lihat ahli keluarganya mendedahkan dirinya kepada orang tanpa rasa segan dan silu. Dan apatah lagi dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Tadi kita cerita kaiban dan sudah aurah dan sebagainya. Dan rasa malu ni sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut apa? Innallaha azza wa jalla hayyu sitaru yuhibbul al-haya. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni maha malu dan maha menutupi, dan Allah cinta yuhibbul al-haya, kepada sifat malu dan tertutup. Dan kalau salah seorang daripada kalian mandi, hendaklah dia menutupi diri. Sampai ke tahap itu kita diingatkan. Dan ini gambaran lah tuan-puan untuk kita sama-sama. Kan bila bercerita tentang rumah tangga ni kena ada rasa sifat malu. Dan kalau tak, apa yang Allah sebut, ta'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Yang berbezakannya kalau kamu melakukan sesuka hati, maksudnya kemaksiatan, maka tunggulah balasannya nanti. Dan kalau kamu melakukan kaiban terhadap pasangan kamu dengan tujuan mendapatkan sokongan, dan sehingga tidak melakukan jalan-jalan yang sepatutnya yang telah tersedia, sehingga tak dapat, maka lakukanlah sesuka hati. Ini ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon sangat-sangat tuan-puan, kalau kita lah dalam mereka yang sama-sama mendengar dalam surat kemudi hati ini, masih ada waktu untuk kita saling ingat-ingatkan. Dan dekat luar sana supaya jaga, dan jangan aib keluarga, rumah tangga ini disebar macam tu saja. Sebab apatah lagi dalam keadaan yang orang lain akan rakam, divideokan ke, di screenshotkan ke, yang dengan tertera nama dan wajah kita pula. Dan dia kekal. Jadi saya mohon sangat-sangat jaga dan pelihara, sebab ini maruah kita dalam rumah tangga ini. Dengan sebab saya rasa penting dan mustahab untuk sama-sama kita mengambil perhatian terhadap kaiban dalam rumah tangga yang kadang-kadang saya rasa masya-Allah ada orang tak segan silu bagaimana dia berada di atas katil lah, tempat-tempat yang tak sepatutnya ditunjukkan lah. Jadi kita kena ubah perkara-perkara macam ini tuan-puan, dan saya mohonlah keluarga besar kemudi hati ini menjadi ejen-ejen perubah pada suasana ini, dengan saling ingat-ingatkan. Kalau ada mana yang sempat untuk jot down tu kan, boleh kongsikan, even supaya sekurang-kurangnya lah mungkin Allah nak jadikan sebab pada hidayah, kita tak tahu. Dan mudah-mudahan sebab itu disebabkan kita keluarga besar kemudian. Saya mohon perdana maaf, mudah-mudahan jadi sebab-sebab kebaikan. Dan insya-Allah ada kesempatan waktu nanti Haji. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini, kesempatan ke udara kita. Dalam kemudi hati kita bicarakan tentang di mana batas aib rumah tangga. InsyaAllah sama-sama kita ambil perhatian agar dalam kehidupan berumah tangga ini kita hidup dengan penuh kasih sayang, penuh harmoni, dan jaga Haji sebut tadi akhlak dan adab kita dalam rumah tangga itu agar tidak kita sewenang-wenangnya menyebarkan sesuatu yang tidak perlu. Haji, terima kasih banyak untuk perkongsian kita hari ini. Semoga Haji terus diberikan kesihatan untuk bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Ada kesempatan, ada waktu kita jumpa Haji 2 minggu dari sekarang untuk kemudi hati kita Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Buat anda pastinya teruskan setia bersama-sama dengan kami. Dengarkan IKIM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya tinggalkan anda. Waktu ini kita nak bersama dengan dendangan Nazri Johani Muslimah. Oh Muslimah, Allah cinta kepadamu. Rasulullah kasih padamu. Muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh Muslimah, busanamu menutup rapi
indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, memandangmu menyejuk hati, menundukkan nafsu, hati yang goyah. Keayuan wanita solihah, indah peribadi, tulus hatinya. Oh muslimah, kecantikan yang sebenar pada tutur kata, penuh berhikmah, mempertahan kehormatan dirimu dengan pakaian mentaati Allah. Oh muslimah, kau masuk ke syurga, solat 5 waktu dan berpuasa, menundukkan pandangan matamu, mentaati suami yang tercinta. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia, IKIM, supported by UEM Group, will be organizing an international seminar in conjunction with IKIM's 30-year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tan Sri Azman Mukhtar, Chairman Tabung Haji, Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Executive Director Sunway Center for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Othman, Professor Rajesh Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Santuk, Professor Ibn Khaldun University, Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants, but it will also be live streamed via IKIM's official Facebook page and TV IKIM. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator Syafiq at 019-3488-050. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk.
Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat